Dia kalau dalam masjid pun dia bergaduh. Kemudian bila bergaduh sesama dia, dia kata apa? Kalau awak tak puas hati dengan saya, jom kita keluar masjid. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد من فلقت الأنوار إلا بذاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang budiman, selamat datang ke program Bedah Hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat memperbaiki amalan-amalan kita dan mungkin dengan ilmu-ilmu yang baru ni boleh menambahkan juga amalan kita insya-Allah. Dan bersama saya Jalal Zaiki, pada hari ini kita akan bincangkan tajuk i'tikaf bersama dengan ilmuwan kita. Tapi sebelum saya kenalkan siapakah yang bakal membedah hadis untuk kita pada hari ini, saya ingin menyeru kepada tuan-tuan untuk kongsikan program ini kepada sahabat handai dan juga kaum keluarga anda supaya lebih ramai boleh mendapat manfaat yang sama. Tapi jangan lupa juga untuk like Facebook My Hadis Time, di mana kita akan pancarkan ini daripada Facebook My Hadis Time. Dan mari kita berkenalan dengan ilmuwan kita iaitu Ustaz Muhammad Fahmi Rusli, iaitu Pegawai Hal Ehwal Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Pertama kali di Bedah Hadis kan? Betul. Alhamdulillah. Dan saya akan bacakan hadis yang kita bakal bincangkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful 'ashral awakhir min Ramadan." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 2025. Dan mungkin sebagai permulaan ni Ustaz ingin perkenalkan sedikitlah tentang huraian hadis ini sebagai pengenalan. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillahi wa ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia moderator. Satu persoalan yang kita nak bahas berkenaan dengan tajuk hadis kita pada pagi ini ataupun pada hari ini adalah berkenaan dengan i'tikaf yang disebutkan dalam hadis sebentar tadi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful 'ashral awakhir min Ramadan. Sebahagian riwayat daripada ibunda kita Aisyah, beliau menambahkan satu lagi di penghujung hadis, iaitu dengan katanya hatta tawaffahullah. Terjemahannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Menunjukkan ibadah i'tikaf ni adalah ibadah yang merupakan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebelum kita pergi huraian kepada hadis, kita nak tahu apakah makna i'tikaf terlebih dahulu. Asasnya i'tikaf ni adalah kita mengurung hati kita. Kita mengurung hati kita daripada perkataan al-habsu. Al-i'tikaf adalah al-habsu yang membawa erti kita mengurung. Kebiasaannya kalau orang-orang yang membela haiwan-haiwan ternakan, kita akan tahu bahawasanya haiwan ternakan kita, kalau kita tak kurung dalam kandang, dia akan liar. Dia akan berbahaya kepada diri haiwan tersebut. Boleh jadi dia pergi ke dalam gaung, boleh jadi dia terperangkap di dalam jalan raya dan seumpamanya, sehingga boleh jadi memudaratkan dan membawa kepada kematian. Jadi tujuan kenapa kita kurung haiwan peliharaan, haiwan ternakan dalam kandang? Sebab tak lain tak bukan adalah untuk menjadikan ia jinak, menjadikan ianya jinak. Jadi kalau kita katakan i'tikaf adalah ibadat mengurung hati kita dalam masjid, apa tujuan dia? Tujuan dia untuk menjadikan hati kita ini tidak liar. Hati kita tidak liar. Kerana hati ini masummiyal qalbu qalban illa litaqallubih, tidak dinamakan hati itu sebagai qalbu melainkan kerana sifatnya yang berbolak-balik. Kalau dia sekejap pergi ke sini, maka dia akan liar. Kalau dia masuk ke tempat sekian, dia akan jadi kacau. Jadi cara untuk kita menjinakkan hati kita adalah dengan beriktikaf dalam masjid. Sebab itu ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Salah satu daripada 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat
adalah antaranya rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Seorang lelaki yang mana hati dia melekat dengan masjid. Jadi macam mana hati kita nak melekat dengan masjid kalau kita tak masuk masjid? Jadi oleh kerana itu, itulah pensyariatan i'tikaf adalah dengan bertujuan untuk menjinak dan melunakkan hati kita di dalam masjid daripada hati kita liar, terkawal ataupun tidak terkawal di luar masjid. Sebab itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling Sallallahu alaihi banyak wasallam. adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kau, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jadi kita nak tetapkan hati kita atas agama Allah menerusi ibadah i'tikaf. Dan yang kedua, kenapa i'tikaf ini disyariatkan? Pertama sekali kita katakan ia disyariatkan kerana Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ni bila kita ucap asyhadu an la ilaha illallah, kita wajib ikhlas dalam ibadat. Dan bila kita ucap wa anna Muhammadar Rasulullah, kita wajib ittiba', ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi beriktikaf menerusi hadis yang disebutkan sebentar tadi, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebentar tadi, maka kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf. Dan apakah hikmah Nabi beriktikaf pada 10 terakhir Ramadan? Tak lain tak bukan, tujuannya adalah untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi dalam pencarian Lailatul Qadar yang merupakan ibadah dalam agama kita, maka kita beriktikaf pada 10 terakhir Ramadan. Pertama untuk ikut sunnah Nabi, kedua kerana nak mencari Lailatul Qadar, dan asasnya hukum bagi iktikaf ini adalah sunnah muakkadah. Ia sunat yang dituntut pada setiap masa. Maknanya sepanjang tahun iktikaf hukumnya adalah sunat muakkad, cuma bila dia jadi lebih dituntut 10 terakhir Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Satu definisi yang panjang lebar yang Ustaz bawakan kepada kita. Dan saya rasa satu analogi yang menarik Ustaz bawakan tentang bagaimana hati kita ni dikurung, seperti mana haiwan peliharaan yang dikurung untuk menjaga haiwan tersebut. Sama juga macam kita menyimpan ataupun mengurung hati kita supaya kita lebih orang kata apa Ustaz? Lebih jinak dengan agama kita, insya-Allah. Dan Ustaz, mungkin sebelum kita pergi lebih jauh dengan detail ataupun penjelasan yang lebih tentang iktikaf ni, mungkin Ustaz boleh jelaskan apa pula beza iktikaf dengan uzlah, Ustaz? Sebab kita dengar Nabi dulu di Gua Hira beruzlah kan. Apa beza dengan iktikaf tu? Baik, soalan yang menarik dan biasa mungkin dibangkitkan dalam kalangan masyarakat. Kalimah uzlah ni adalah kalimah bersendirian. Manakala i'tikaf tidak semestinya begitu, kerana kita beriktikaf antara rukunnya adalah di dalam masjid. Uzlah tidak dirukunkan dan tak disyaratkan untuk dilakukan dalam masjid. Kita boleh sahaja beruzlah di mana-mana tempat. Seperti yang moderator sebutkan sebentar tadi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beruzlah di dalam gua, bersendirian di dalam gua. Itu ada disebutkan dalam hadis Al-Bukhari yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayyal khala, aku ni diberikan perasaan cinta untuk bersendirian. Ketika itu Nabi dalam Gua Hira berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi itu menunjukkan Nabi kita bersendirian, dan Nabi ni kata Aisyah isterinya, yatahannatsu fih, baginda sallallahu alaihi wasallam beribadah pada waktu malam dalam Gua Hira. Jadi Nabi bersendiri. Itu betul. Cuma perbezaan ketara dengan i'tikaf, i'tikaf ni dia ada rukun-rukun dia. Walaupun perbahasan rukun i'tikaf dia agak panjang, ada 4 keseluruhannya. Tetapi kita nak sebut salah satu rukun i'tikaf adalah mesti ada tempat beriktikaf, dan tempat i'tikaf itu merujuk kepada masjid. Dan Wajib masjid. Ini tak disyaratkan kepada uzlah. Maknanya dalam uzlah tak disyaratkan. Tetapi ia disyaratkan kepada masjid. Baik. Orang kata soalan, wajib ke dalam masjid? Kita kata wajib sebab ia rukun. Perkara yang rukun hakikatnya adalah wajib. Macam kita kata i'tikaf adalah ibadat, dan setiap ibadat ada rukun dia. Macam salat pun ada rukun dia. Rukun salat berdiri tegak, baca Fatihah, rokok, sujud, i'tidal. Jadi i'tikaf ibadat, maka i'tikaf juga ada rukun. Dan salah satu daripada rukun i'tikaf adalah kita ini mesti melakukan i'tikaf tersebut di dalam masjid. Cuma ada persoalan yang mungkin dibangkitkan tentang perbahasan i'tikaf ini dari sudut tempoh masa itu. Dari sudut tempoh masa. Walaupun secara asasnya ulama kita memang tak dinafikan, dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbezaan pendapat. Iaitu ada yang kata i'tikaf ni memang syaratnya di dalam masjid. Tetapi ada juga yang berpendapat bahawasanya
kalau seorang wanita, kan wanita juga boleh beriktikaf kerana Aisyah kata dan isteri-isteri Nabi pun beriktikaf selepas Nabi wafat. Itu menunjukkan orang perempuan pun boleh beriktikaf. Jadi disebutkan kalau orang perempuan yang tidak hadir iktikaf di masjid tetapi dia nak dapat pahala iktikaf di rumah dia, dia ada satu tempat yang disediakan untuk dia ini beriktikaf sebagai contoh. Cuma para ulama kata dalam mazhab ataupun dalam qaul yang qadim, pandangan yang latest dalam mazhab kita ni tak dibenarkan perkara tu. Menunjukkan dia mesti kena iktikaf dalam masjid juga. Tapi kalau menurut al-qaulul jadid ataupun saya minta maaf, pandangan yang lama, pandangan yang dahulu mengatakan tak dibenarkan, tapi kalau ikut kepada pandangan yang latest, ia dibenarkan. Cuma kita katakan saya tidak secara peribadi seperti Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, dia lebih cenderung bahawasanya memang tak dinafikan tempat iktikaf di masjid. Itulah kesimpulannya. Kalau orang kata perempuan boleh buat di rumah, kita katakan pandangan tu menyelisihi yang lebih utama. Tuntutan yang utamanya adalah berlaku di masjid. Tapi asasnya perbezaan antara iktikaf dan uzlah dari sudut keketeraannya adalah uzlah ni boleh dilakukan di mana-mana sahaja tempat, walau di rumah, dalam bilik kita, dalam gua kita, tempat kita bersuluk sebagai contoh, ataupun iktikaf pula, ataupun ada pun iktikaf pula, kita hanya mensyaratkan ia berlaku dalam masjid sahaja. Wallahu a'lam. Mungkin ada juga yang akan bertanya tentang di surau boleh iktikaf ke Ustaz? Mungkin Ustaz boleh komen sikit sebelum kita berhenti berehat. Secara ringkasnya dalam mazhab Syafi'i keseluruhan masjid, dan sebenarnya istilah surau tu juga termasuk dalam masjid. Cuma yang paling afdal dilakukan iktikaf ni di dalam al-jami', dan kalimah al-jami' adalah masjid yang didirikan salat Jumaat. Jadi itu istilah masjid jami' adalah masjid yang didirikan salat Jumaat dalam kitab-kitab fiqh. Tapi Imam Nawawi kata afdal dilakukan di masjid, maknanya kalau dilakukan di tempat salat 5 waktu ada tapi tak ada sembahyang Jumaat, baik juga. Cuma yang lebih baik adalah di masjid jami', masjid yang didirikan padanya salat Jumaat. Dan istilah masjid yang bukan jami', masjid yang tak didirikan salat Jumaat tu adalah nama lain bagi surau-surau. Menunjukkan boleh dan tidak ada masalah juga sebenarnya untuk kita beriktikaf di dalam surau. Wallahu a'lam. Mengikut definisi. Mungkin lagi ada pula orang yang iktikaf di surau rumah. Macam mana Ustaz? Surau rumah dia bukan masjid yang dibina untuk tujuan salat berjemaah 5 waktu. Kita maksudkan bukan surau di rumah. Hakikatnya surau rumah adalah rumah sebenarnya. Sama juga hakikatnya surau di RNR adalah surau RNR ataupun kawasan. Tapi ia bukan masjid yang dituntut untuk kita beriktikaf di situ. Baik. Baik, terima kasih Ustaz atas satu keterangan tentang konsep. Itu baru kita bagi tahu apa tu definisi iktikaf, dan lepas ni kita nak masuk lagi, tadi Ustaz dah masuk sikit tentang rukun iktikaf, dan mungkin lepas ni kita nak tengok lagi apa itu faedah hukum iktikaf, kemudian nak kena niat ke dan sebagainya. Tapi kita akan bertemu lagi selepas ini dalam Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam program Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya sebenarnya ingin mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan kerana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada dalam majlis ilmu selepas kita solat tarawih ni. Kita datang pula dalam majlis ilmu walaupun secara maya, dan kita sebenarnya nak menambahkan ilmu kita supaya kita boleh menambahkan amalan kita yang sebenar. Dan saya nak ucapkan juga kepada anda untuk teruskan share dan juga like Facebook My Hadith Time supaya lebih ramai dapat manfaat ilmu yang sama dengan apa yang kita dapat pada hari ini. Dan kita nak teruskan lagi perbincangan kita tentang i'tikaf, dan tadi kita dah bincang sikit sebanyak tentang konsep dan juga rukun sedikit. Dan lepas ni kita nak bincang pula apa tu hikmah dan faedah i'tikaf selain daripada kita nak ikut apa yang Nabi SAW buat. Ustaz mungkin ada penjelasan tentang hikmah yang Ustaz nak kaitkan sikit tentang menjinakkan hati itu. Silakan. Baik, sebenarnya apabila kita sebut tentang hikmah satu-satu ibadah dan khususnya i'tikaf,
kita mengatakan bahawasanya hikmah ni adalah antara benefit yang kita dapat daripada kita melakukan satu-satu ibadat. Jadi i'tikaf saya dah sebut pada awal mukaddimah perbahasan kita sebentar tadi. Bahawasanya antara hikmah i'tikaf ni dia dapat menjinakkan hati kita ini yang boleh jadi ia berbolak-balik dan boleh jadi bahaya sebenarnya jika hati itu berbolak-balik. Tetapi sebab itu kita doa supaya kita nakkan ketetapan hati kita ni di atas agama Allah. Jadi cara lain tak bukan adalah menerusi ibadah i'tikaf. Jadi kita katakan itu antara hikmah yang awal. Ada orang kata, ustaz, tak boleh kita nak samakan manusia ni dengan haiwan ternakan. Saya kata betul. Tetapi isunya bukan saya nak menyamakan manusia dengan haiwan. Tetapi isunya kita nak samakan sifat yang mana jika tak dikawal akan liar. Sifat ni ada pada diri manusia. Macam tu hati kita. Hati kita ni yataqallab, dia berbolak-balik. Jadi kalau ia tak dikawal dan tak dijaga dengan baik, ia akan liar, dan bila keliaran itu, dia akan membawa kepada maksiat. Sebab itu kita nakkan supaya hati kita ini diikat dan dikawal. Dan memang itulah ciri-ciri mukmin yang kalau disebutkan oleh para ulama kita, al-mu'minu fil masjidi kas-samaki fil ma'. Orang beriman ni dia dalam masjid keadaannya seperti ikan dalam air. Macam mana ikan dalam air? Ikan akan tenang, dia akan selesa, dia akan rasakan, itulah rohnya. Itulah rohnya. Air adalah roh dia. Kalau dia dipisahkan keluar daripada air, menggelupur dia, boleh jadi membawa kepada kematian dia. Betul. Jadi macam itulah sifat seorang mukmin dalam masjid. Dan begitu juga kata para ulama, wal munafiqu fil masjidi qattairi fil qafs. Orang munafik ini dalam masjid keadaannya seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar. Jadi tengok burung dalam sangkar, dia tak bebas, dia tak selesa, dia akan lebih suka kalau dia dibuka pintu sangkar tersebut untuk dia bebas mencari makan sendiri, keluar sendiri ke dunianya sendiri. Jadi sebab itu sifat mukmin dan munafik dalam masjid. Jadi kita ni sebagai mukmin bila masuk masjid kita nak i'tikaf, kita nak duduk beribadah di dalam masjid. Jadi ini antara perbahasan dan hikmah. Dan tak lain tak bukan, bila kita duduk lama dalam masjid, kita akan rasa tenang. Kerana masjid ni rumah Allah. Padanya keberkatan. Jadi sebab itu orang kita ni sepatutnya bila nak datang ke masjid ni, tujuan tak lain tak bukan mencari ketenangan. Dengan ketenangan tu dia dapat beribadah dengan teliti. Sebab itu saya kadang agak ajaib bila melihat, tengok kepada ulama-ulama kita terdahulu. Kalau mereka ada masalah sesama mereka, mereka akan ajak, jom kita masuk masjid. Supaya bila masuk masjid, masalah selesai. Tapi orang kita pada hari ini dia terbalik pula. Dia kalau dalam masjid pun dia bergaduh. Kemudian bila bergaduh sesama dia, dia kata apa? Kalau awak tak puas hati dengan saya, jom kita keluar masjid. La ilaha illallah. Padahal kita ni masuk masjid nak cari ketenangan, nak cari perdamaian, bukan nak cari perbalahan. Itulah fungsi masjid sebenarnya. Jadi sebab itu kita dalam isu ni ada masalah pada apa? Pada hati. Dan itu kepentingan kenapa hati kita perlu dijinakkan dengan keberadaan kita di dalam masjid, supaya hati kita ini dapat menjadi sebagai teras untuk kita memperbanyakkan ibadah di dalam masjid. Maka ini hikmah terbesar i'tikaf. Hikmah terbesar daripada i'tikaf, selain daripada mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia adalah tujuannya untuk membersih, menjinak dan melunakkan hati kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu dia hikmah kita mengamalkan iktikaf. Tapi ustaz, persoalannya, adakah kita masuk ke masjid tu nak mencari ketenangan itu automatik kita dikira iktikaf? Tidak. Kita kata tidak, kerana i'tikaf adalah ibadah dan setiap ibadah bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan bergantung kepada niat. Jadi memang kita bertujuan untuk mencari ketenangan apabila kita menghadirkan diri ke masjid. Tetapi kita jangan lupa i'tikaf ni ibadat. Macam mana kita tahu ia ibadat? Kerana ia disyariatkan. Allah mensyariatkan dan Rasulullah SAW mengamalkan. Kan hadis yang kita baca sebentar tadi? Kerana Rasulullah SAW ya'takif. Nabi SAW beriktikaf. Jadi itu sunnah Nabi. Bila sunnah Nabi, ia adalah ibadat. Dan ibadat berhajat kepada niat. Jadi oleh kerana itu, inilah yang kita katakan salah satu daripada rukun-rukun i'tikaf. Salah satu daripada rukun i'tikaf, kalau saya boleh sebutkan, antaranya adalah niat. Adalah niat. Jadi kita ini niat, asasnya fungsi niat adalah untuk membezakan antara adat dengan ibadat. Itu fungsi niat. Untuk membezakan antara adat dan ibadat, juga untuk membezakan antara ibadat dengan ibadat yang lain. Kita ambil contoh mudah. Salat qabliyah subuh 2 rakaat. Salat fardu subuh pun 2 rakaat. Jadi apa yang membezakan 2 rakaat ini dengan 2 rakaat yang ini? Yang membezakannya adalah niat. Yang satu sunat, yang satu wajib. Jadi itulah kita kata fungsi niat, antaranya untuk membezakan satu ibadat dengan ibadat yang lain.
Dan fungsi niat juga adalah untuk membezakan antara ibadat dengan adat. Contoh, bila kita masuk masjid, kalau kita niat i'tikaf, maka duduk kita itu ibadat, berpahala dan dapat ganjaran di sisi Allah. Tapi kalau kita masuk ke dalam masjid, kita duduk untuk berehat sahaja. Itu bukan kita niat i'tikaf, kita duduk berehat. Jadi itu dinamakan sebagai adat. Maknanya kalau masuk masjid semata nak berehat, nak duduk, nak cas telefon dekat masjid, maka ini kita katakan adat sahaja. Ia bukan ibadat. Tapi nak menjadikan ia ibadat, maka kena niat i'tikaf. Dan niat tempatnya di dalam hati. Niat tempatnya dalam hati, tidak adalah kewajipan untuk kita sebut nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau siapa yang hafal tidak ada masalah, tetapi orang lain yang kadang-kadang sebahagian orang kita ni dia pelat sikit nak sebut bahasa Arab, dia kata Arabic is not our mother tongue, dia kata ini bukan bahasa ibunda kita nak sebut bahasa selain daripada bahasa Melayu. Jadi sebab itu dia mungkin sulit sikit nak nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tapi kalau kita hafal tak ada masalah. Cuma agama Islam ni mudah, niat tempatnya dalam hati, memadai kita maksudkan dalam hati kita, duduk kita dalam masjid, beradanya kita dalam masjid untuk beriktikaf, sudah dikira sebagai niat beriktikaf. Wallahu a'lam. Bila Ustaz sebut tadi ada dua rukun, yang antara rukun yang Ustaz sebut tadi, satu ialah tempat, iaitu mesti di masjid, satu lagi niat. Macam mana pula kalau kita keluar masjid sekejap, Ustaz pergi toilet ke apa ke, adakah kita perlu masuk kemudian kena niat balik ke macam mana, Ustaz? Baik. Ini memang persoalan yang sering kali ditanyakan bagi pelaku i'tikaf itu sendiri. Sebab kita katakan syarat i'tikaf ni, kalau saya boleh panjangkan sikit kupasan, asasnya mesti yang pertama, rukun i'tikaf yang pertama adalah perbuatan kita al-lubsu fil masjid. Al-lubsu fil masjid ni maknanya menetap dalam masjid. Ada istilah menetap. Cuma sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i ni, mereka kata walaupun kita duduk 1 saat sahaja dalam masjid, ataupun kita lalu sahaja dalam masjid, kita masuk dan kita berdiri sahaja ke dalam masjid, itu pun memadai dan mencukupi. Maknanya dapat pahala i'tikaf. Cuma di sisi Imam Syafi'i sendiri, beliau berkata lebih digalakkan i'tikaf ni sehari. Maknanya tempoh dalam masa sehari semalam. Kerana apa? Kerana Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat bahawasanya mesti kita ini kalau nak i'tikaf mesti sehari semalam. Tapi di sisi Imam Syafi'i, benda tu mustahab, benda sunat sahaja. Dalam erti kata, kalaulah seseorang i'tikaf kurang daripada sehari pun, kalau dia duduk setengah jam sahaja antara maghrib dan isyak, tapi dia niat i'tikaf, dia tetap mendapat pahala i'tikaf. Jadi itu yang pertama, al-lubsu fil masjid. Dan daripada perbahasan al-lubsu fil masjid ni lah, menetap dan duduk dalam masjid ni lah, sebahagian ulama kata, kalau dia keluar daripada masjid, adakah terbatal i'tikafnya? Ini persoalan yang ditimbulkan. Maka kita katakan begini, ada perincian. Pertama, kalau dia keluar kerana ada hajat, seperti nak buang air. Nak buang air kecil atau buang air besar, yang ini tidak membatalkan i'tikaf. Bila tak membatalkan i'tikaf, maknanya kalau dia masuk semula ke dalam masjid selepas dia keluar daripada tandas masjid tadi, dia masuk mula dalam masjid, maka tidak perlu dia memperbaharui niat i'tikaf. Kerana niat tu tak terputus. Niat itu masih berterusan. Cuma yang kedua adalah situasi yang berbeza. Kalau dia keluar ke masjid, balik rumah, dia pergi makan dengan isteri dia, anak-anak dia, atau dia pergi keluar daripada masjid, dia bershopping ke apa semua, maka ini telah membatalkan i'tikafnya. Maknanya telah membatalkan tu bukan makna i'tikaf dia tak dapat pahala, tak. Bila dia dah keluar, habislah, sebab syarat dia mesti duduk dalam masjid. Rukun dia mesti duduk dalam masjid. Jadi kalau dia dah keluar, maka tamat i'tikaf tersebut. Dan kalau dia kembali semula ke dalam masjid, maka dia perlu memperbaharui niat i'tikaf. Jadi menjawab kepada persoalan yang ditanyakan tadi, kita katakan tempat mesti dalam masjid. Kalau kita keluar tanpa sebarang hajat, seperti buang air besar, air kecil, yang ini akan membatalkan i'tikaf dan menamatkan i'tikaf. Sekiranya dia keluar kerana ada urusan nak buang air besar, buang air kecil, yang ni tidak ada masalah. I'tikafnya masih boleh diteruskan tanpa perlu memperbaharui niat i'tikaf. Wallahu a'lam. Bercakap tentang perkara yang membatalkan i'tikaf, Ustaz, ada tak lagi perkara-perkara lain yang boleh membatalkan i'tikaf selain daripada keluar yang Ustaz sebut tadi? Baik, kita kata ini kembali kepada syarat yang ketiga, al-mu'takif itu sendiri. Iaitu antara rukun i'tikaf ini adalah orang yang beriktikaf itu sendiri. Dia ada syarat dia. Yang pertama, Islam. Dia mesti Islam. Dalam erti kata, kalau orang kafir, mereka beriktikaf, tidak sah i'tikafnya dan tidak berpahala dan tidak dikira sebagai ibadat. Kerana syarat untuk ibadat adalah Islam. Keduanya adalah berakal. Dalam erti kata, kalau orang gila, dia beriktikaf, maka tidak sah i'tikafnya.
Dan syarat yang ketiga pula adalah bersih daripada haid dan nifas. Dalam arti kata, kalau wanita haid, dalam keadaan haidnya itu atau dalam keadaan nifas, mereka masuk ke dalam masjid dan mereka beriktikaf, iktikaf itu tidak sah. Kerana dijadikan sebagai rukun bahawasanya mesti bersih daripada haid, mesti bersih daripada nifas, dan yang keempatnya adalah mesti bersih daripada junub. Maknanya kalau seseorang yang baru lepas keluar air mani ataupun seseorang yang baru lepas mengadakan hubungan suami isteri, maka itu namanya junub. Jadi bila mereka ini berjunub, mereka tidak boleh beriktikaf di dalam masjid. Tetapi kalau ada yang lebih spesifik tentang perkara-perkara yang membatalkan iktikaf, contohnya seseorang itu dia beragama Islam, betul. Dia berakal. Dia tidak, orang kata, bersuci, dia tidak kotor dengan kotoran haid dan nifas dan junub dan seumpamanya. Tiba-tiba dia dalam masjid. Dalam masjid dia mengadakan hubungan suami isteri, maka yang ni membatalkan i'tikaf. Perbuatan itu pun sebenarnya haram kerana Quran kata dalam surah Al-Baqarah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu bersama, dalam arti kata hubungan suami isteri dengan isteri-isteri kamu dalam keadaan kamu sedang beriktikaf dalam masjid. Dan larangan itu membawa kepada hukum haram, dan sekiranya ia dilakukan maka ia membatalkan i'tikaf. Wallahu a'lam. Bisa satu persoalan yang juga menarik untuk kita bincangkan ialah ada tak amalan-amalan yang spesifik ketika iktikaf ni ataupun boleh buat apa-apa sahaja? Betul. Sebenarnya asasnya adalah kita ini apabila kita beriktikaf, kita dituntut memperbanyakkan amal soleh. Ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dia kata sekiranya orang yang beriktikaf itu membaca Quran, berzikir, berdoa, maka ini adalah ziyadatu khair, pertambahan kebaikan. I'tikaf tu sendiri, bila dia duduk sahaja dalam masjid, itu pun adalah satu ibadat. Itu pun adalah satu kebaikan, kebajikan yang berpahala. Cuba bayangkan kalau dia baca Quran ketika dia duduk dalam masjid. Cuba bayangkan kalau dia mendengar majlis ilmu, kalau dia duduk i'tikaf dalam masjid. Dia berzikir, dia berdoa di dalam masjid. Maka itu semuanya adalah ziyadatu khair. Kalau orang tanya adakah amalan khusus, kita kata tidak ada. Tetapi kalau kita memperbanyakkan semua amal kebajikan secara general, secara umum, maka yang ni adalah kebaikan yang berganda dan kebaikan yang bertambah. Wallahu a'lam. Maksudnya tidak ada disebut dalam mana hadis apakah yang Nabi buatlah masa Tidak, Nabi SAW apabila beriktikaf adalah untuk baginda mencari Lailatul Qadar. Tetapi bila 10 malam terakhir kan kita tahu ada ibadat khusus yang Nabi buat untuk Nabi mencari Lailatul Qadar. Dalam erti kata 3 benda Nabi buat. Yang pertamanya adalah Nabi SAW menghidupkan keseluruhan malam untuk ibadat. Dan yang keduanya Nabi mengetatkan kain, dalam erti kata bersungguhnya Nabi dalam beribadah. Sebahagian kata Nabi ini meninggalkan hubungan suami isteri. Dan yang ketiganya Nabi dalam masa yang sama Nabi kejut ahli keluarga Nabi untuk sama-sama salat malam apabila 10 terakhir Ramadan. Tetapi secara asas kalau selain daripada Ramadan tidak ada ibadah-ibadah khusus. Maka kalau dia nak baca Quran, baik. Kalau dia nak selawat, baik. Nak doa, baik. Nak zikir, baik. Itu semua adalah ibadah-ibadah yang menambah kebaikan atas kebaikan i'tikaf yang dia telah lakukan. Baik. Itulah yang berkaitan dengan Ramadan ini. Bila kita sebut iktikaf tu 10 malam terakhir Ramadan tu ialah waktu di mana Nabi mengamalkan iktikaf. Dan 3 benda tadi tu saya harap tuan-tuan dah pun ambil nota supaya kita boleh amalkan apa yang Nabi buat, Nabi SAW buat. Dan selepas ni kita akan kembali lagi dalam segmen yang ketiga. Tapi segmen yang ketiga ni akan ada lain sikit. Kita akan menjawab persoalan-persoalan yang telah pun ditinggalkan. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam program Bedah Hadis edisi Ramadan. Ramadan Gaya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dalam program Bedah Hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini kita bincangkan topik iktikaf. Dan saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan juga terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang masih lagi setia dalam program ini daripada awal hingga ke akhir, dan jangan lupa untuk teruskan perkongsian hari ini
kongsi kepada kawan-kawan anda, kepada sahabat-sahabat, kepada kaum keluarga, dan jangan lupa untuk like Facebook My Hadis Time. Dan kita akan pergi ke segmen yang terakhir ini, yang mana segmen ini kita akan membacakan soalan-soalan dan juga menjawab persoalan yang telah pun ditinggalkan di Telegram kita. Dan soalan yang pertama daripada Umi Salmah, wanita yang haid atau istihadah dibenarkan iktikaf ataupun tidak? Ini mungkin Ustaz dah jelaskan tadi, tapi mungkin Ustaz boleh ringkaskan semula. Baik, terima kasih kepada Puan Umi atas persoalan yang ditanyakan. Adakah pertama sebelum kita jawab, kita kena bezakan dulu dengan dua perkara, haid dan istihadah. Haid ni kita kata ia adalah suci daripada haid adalah rukun dalam i'tikaf. Dalam erti kata sekiranya seorang wanita itu dalam keadaan haid, dia tak dibenarkan beriktikaf. Kalau dia buat juga tidak sah i'tikafnya kerana dia wanita haid. Satu. Tapi istihadah berbeza. Istihadah ni adalah darah yang keluar dalam keadaan dikatakan darah penyakit. Kalau haid ni darah yang keluar daripada rahim perempuan dalam keadaan dia sihat. Tetapi dan ada perbezaan dari sudut ni. Wanita istihadah dia boleh solat. Jadi sebenarnya tidak ada masalah bagi wanita istihadah untuk dia melakukan i'tikaf, tetapi yang tidak dibenarkan adalah kepada wanita haid untuk beriktikaf. Wallahu a'lam. Itu dah jawapan yang ringkas dan padat, dan perlu bezakan dua benda yang telah pun disebutkan dalam soalan tersebut. Dan kita pergi kepada soalan yang kedua. Macam jawab kuis pula ni. Daripada Azrina, bagaimana cara iktikaf bagi wanita yang tiada keuzuran? Mana satu lebih afdal, di masjid atau di rumah? Wanita yang bawa anak kecil, bayi untuk iktikaf, solat tarawih di masjid, kemudian anak kerap menangis menimbulkan suasana bising. Lebih baik berada di rumah supaya tak ganggu jemaah lain, atau tak mengapa berada di masjid sebagai didikan untuk anak kecil terbiasa ke masjid? Ini ada dua persoalan lah Ustaz. Satu, bagi wanita ada tak khusus untuk mereka iktikaf, macam Ustaz ada sebut tadi sedikit. Dan kemudian yang kedua, kalau anak kecil yang mengganggu jemaah lain, perlu ke tak bawa sebenarnya? Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Azrina yang bertanya soalan kita. Lebih kurang dua persoalan sebenarnya. Itu soalan pertama juga adalah tentang isu wanita untuk beriktikaf di masjid atau di rumah. Tapi saya dah sebutkan tadi dan saya nak sebutkan secara seimbas lalu bahawasanya rukun i'tikaf ni pertamanya adalah al-lubsu fil masjid. Kita mesti duduk menetap dalam masjid. Satu. Dan yang kedua, rukun bagi i'tikaf adalah niat. Kita mesti ada niat kerana i'tikaf adalah ibadat. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan bergantung kepada niat. Dan yang ketiganya adalah al-mu'takif itu sendiri. Individu yang beriktikaf. Ini yang saya sebutkan tadi. Individu yang beriktikaf ni, dia mesti muslim, dia mesti berakal, dia mesti bersih daripada haid dan nifas, dia mesti tidak berada dalam keadaan berjunub. Tidak berada dalam keadaan berjunub. Dan yang keempat, rukun i'tikaf adalah al-mu'takaf fihi, tempat kita nak beriktikaf tu. Dan pada perbahasan tempat kita nak beriktikaf ni lah para ulama syaratkan tempat itu adalah di masajid. Jami'ul masajid, keseluruhan masjid-masjid. Dan istilah masjid ni adalah tempat yang dibina dan didirikan. Sebahagian kata tanah wakaf yang dibina dan didirikan untuk dilakukan padanya salat 5 waktu dan ada imam ratib. Maknanya imam lantikan daripada pemerintah ataupun pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Jadi sebab itu macam surau-surau kita ada lesen dan kebenaran untuk beroperasi 5 waktu solat. Jadi boleh kita i'tikaf di situ. Begitu juga masjid-masjid kita yang memang didirikan padanya salat 5 waktu, bahkan salat Jumaat pun dibuat di situ. Dalam kitab fiqh namanya masjid jami' lah, yang didirikan padanya salat Jumaat. Jadi ini lebih utama dan lebih afdal kalau kita nak beriktikaf di sini. Cuma bila perbahasan di sini timbul pula satu isu dalam kalangan mazhab ataupun kalangan para ulama mazhab Syafi'i. Mereka kata kalaulah seorang perempuan itu di rumahnya dia ada memang tempat yang telah dia khususkan untuk dia mendirikan salat di rumah. Jadi dalam situasi sebegini, adakah boleh dia jadikan tempat yang biasa dia semayang tu sebagai tempat i'tikaf? Maka di sini ada dua pandangan. Ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama kata tidak dibolehkan. Yang pertama kata tidak dibolehkan, jadi mesti di masjid. Mesti di masjid. Dan pandangan yang kedua pula adalah pandangan yang kata ia dibolehkan. Ia dibolehkan. Tetapi di sisi Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih, beliau kata yang paling rajah, yang paling tepat adalah di masjid juga.
Kecuali kalau ada beberapa situasi tertentu. Contoh, masa pandemik tahun lepas. Yang mana masjid ditutup. Bila masjid ditutup, sebahagian orang kata Allah tak dapatlah pahala iktikaf. Jadi sebahagian ulama ringankan isu ni kerana ada qaul, ada pandangan juga yang mengatakan boleh. Tetapi kebolehan ni hanyalah bagi orang perempuan. Kalau orang perempuan pun ada riwayat dalam mazhab yang tak membenarkan, orang lelaki lebih utamalah sebab seorang lelaki ni memang solatnya di masjid. Memang ibadatnya yang paling utama adalah di masjid. Jadi asasnya yang pertama kalau orang tanya saya, yang mana lebih afdal orang perempuan nak iktikaf di masjid ataupun di rumahnya, di tempat salat yang dia sediakan di rumahnya, maka afdalnya di masjid. Menjawab soalan yang pertama. Yang kedua pula adalah tentang isu dia bawa anak-anak ke masjid. Ini sebenarnya adalah satu perbahasan yang agak panjang. Kalau saya pun secara peribadi saya ada pandangan yang tersendiri tentang isu bawa kanak-kanak ke masjid ni. Tetapi asasnya dia katakan kalaulah dia bawa anak-anak ke masjid dan kemudian anak-anak ni dibiarkan buat bising sehingga boleh jadi mengganggu para jemaah. Dia isunya bukan pada isu bawa anak tu. Isunya adalah pada kegangguan ataupun gangguan yang hadir. Ketenteraman kepada jemaah Ketenteraman lain. para jemaah untuk ibadat. Kita ibadah ni kita nak tenang. Kita salat, ibadat apa pun kita nak ketenangan. Tapi kalau dah bising, kita akan terganggu juga. Saya tak ada masalah kalau masjid tu besar dan ada bahagian belakang tu memang khas untuk kanak-kanak. Tapi kalau dewan solat utama ni, kalau nak bawa juga budak-budak masuk dalam dewan solat utama, kena pastikan kita dapat kawal. Kita kena pastikan kita dapat kawal. Sebab itu dalam mazhab kita, kanak-kanak yang dibawa masuk ke dalam masjid disunatkan diletakkan antara dua lelaki dewasa. Maknanya dia semayang sebelah ayah dia lelaki dewasa, boleh jadi sebelah lain tu adalah lelaki dewasa yang lain. Tujuannya apa? Ini baru betul mengajarkan salat. Ini bila kita datang bawa anak-anak ke masjid, tujuannya hanya untuk budak-budak tu berlari, bermain. Ini di padang pun boleh, taman permainan boleh, di mall pun boleh. Jadi macam melarikan fungsi masjid. Melarikan fungsi masjid. Jadi kalau saya nak jawablah dengan bahasa yang paling harmoni dalam isu ni, sebab saya tak nak jadikan kekeliruan, semua saya katakan, kalaulah ibu itu, dia rasa kalau dia bawa anak-anak dia ke masjid, akan mengganggu dirinya untuk beriktikaf, dan akan mengganggu jemaah yang lain sekiranya dia tak dapat kawal sikap kanak-kanak yang memang berlari sana buat bising situ sini, maka utama bagi dia untuk di rumah sahaja. Beribadat di rumah, tetapi bukan beriktikaf di rumah. Kerana iktikaf ni memang ada hukum hakam dia yang khas. Tapi ibadat di rumah tu macam contohnya, salatlah dia di rumah. Salatlah dia di rumah. Maknanya kalau dia nak buat salat tarawih, mungkin pada waktu itu sebab tak ada siapa nak jaga anak-anak, kalau dia semayang, anak-anak berkeliaran ke sana sini, boleh jadi menimbulkan kekacauan, gangguan dan menimbulkan ketidaktenteraman pada jemaah lain. Maka utamanya dia salat tarawih di rumah. Tapi kalau dia nak datang masjid semayang, kalau dia dapat pastikan itu lebih utama. Yang penting tidak ada gangguan kepada para jemaah lain untuk solat. Wallahu a'lam. Tenang dan tersusun jawapan Ustaz Fahmi berkenaan dengan persoalan tersebut, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh tuliskan sedikit komen ataupun jawapan-jawapan yang telah pun ditinggalkan oleh Ustaz Fahmi tadi, supaya orang lain boleh juga, mungkin ada yang tak fokus Ustaz bila Ustaz beri penjelasan tu, dan bila anda tuliskan komen di situ, jawapan tu mungkin boleh membantu kepada pendengar-pendengar lain supaya mereka lebih faham. Dan kita pergi ke soalan yang seterusnya. Adakah dosa yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar juga akan dilipat gandakan? Ini mungkin lari sikit topik Ustaz tentang Lailatul Qadar. Dan kedua, ketika beriktikaf di masjid, adakah digalakkan untuk solat tahajud dan sebagainya bersama imam atau digalakkan bersendirian? Dua persoalan Ustaz. Silakan. Baik, persoalan yang baik daripada saudara Azam kita adalah berkenaan dengan ibadah yang kita nak lakukan pada malam Al-Qadar tersebut. Jadi antara soalan dia yang saya ingatlah, mungkin kita boleh ulang balik kalau saya tak ingat. Sama tentang Lailatul Qadar tu, adakah dosa yang dilakukan tu berlipat kali ganda macam pahala juga? Baik. Isu ni, amalan kita, saya nak kena sebut satu perkara sedikit lah. Kalau mudah-mudahan ada masa lah. Saya ni masalah dengan masa je. Okey, jadi kita kata amalan kita ni akan ditambahkan, dia tak digandakan tapi dibesarkan lagi. Gandaan tu dua. Maknanya gandaan dua. Tapi pahala kita ni dan dosa kita akan dibesar dan diberatkan ada 3 faktor. Yang pertama faktor tempat, yang kedua faktor masa, yang ketiga faktor individu. Faktor tempat ni contohnya, lagi mulia satu-satu tempat di sisi Allah, ibadah di dalamnya juga lagi besar pahalanya di sisi Allah. Sebab itu salat di Masjid Negeri Shah Alam dengan salat dalam Masjidil Haram lagi besar pahala di Masjidil Haram.
Sebab apa? Tempat tu lebih mulia. Walaupun ni masjid, itu pun masjid. Walaupun di sini salat, di situ salat. Tapi kerana tempat tu lebih dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sudut individu. Lagi mulia seseorang individu itu di sisi Allah, maka pahala kita terhadap dia sekiranya kita melakukan tindak tanduk atau ucapan, maka juga berbeza. Kita ambil contoh mudah Rasulullah SAW. Kalau ada orang maki saya, janganlah ada orang maki saya. Tapi kalau ada orang maki saya, dia berdosa kerana sibabul muslimi fusuk. Mencaci seorang muslim itu fasik. Tapi cuba bayangkan cacian tu ditujukan kepada pribadi Rasulullah SAW. Itu bukan fasik lagi, itu perbuatan kufur. Jadi nampak berbeza individu, walaupun cacian yang sama, ditujukan kepada individu yang Allah lebih muliakan, dosanya lebih berat. Jadi sebab itu kita katakan, buat baik kepada, sedekah kepada orang awam. Kita dapat pahala betul. Tapi kalau kita sedekah kepada mak kita, lagi besar pahalanya di sisi Allah. Kerana mak kita lebih dimuliakan di sisi Tuhan atas faktor ibu bapa. Yang ini lebih dimuliakan. Jadi yang keduanya adalah individu. Yang pertama tempat, yang kedua individu, yang ketiga adalah faktor masa. Lagi mulia satu-satu masa di sisi Allah, maka lebih besarlah pahala ibadah pada pada waktu tersebut. Sebab itu ibadah pada hari Jumaat lebih mulia daripada ibadah pada hari Khamis. Kerana hari Jumaat adalah Sayyidul Ayyam. Ibadah dalam bulan-bulan haram adalah lebih mulia daripada bulan-bulan selain daripada bulan haram yang 4, Muharram, Rejab, Zulkaadah, Zulhijjah. Ibadah dalam bulan Ramadan jauh lebih besar di dalam berbanding ibadah-ibadah yang dilakukan dalam bulan-bulan yang lain. Dan ibadah pada malam Al-Qadar jauh lebih besar pahalanya berbanding ibadah yang dilakukan sebanyak 1000 kali ganda. Seperti yang disebut, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang 1000 tersebut malam Al-Qadar. Jadi kalau kita tanya adakah dosa digandakan, diberatkan, kita kata dosa juga diberatkan. Kerana apa? Kerana pertamanya dosa maksiat, yang kedua dosa mencemarkan kehormatan malam yang penuh kemuliaan. Jadi 2 berbanding 1. Kalau buat dosa pada bulan-bulan lain, mungkin 1 je dosa maksiat. Tetapi bila buat dosa pada bulan Ramadan, yang pertamanya dosa maksiat itu sendiri, yang kedua dosa kerana mencemarkan kehormatan Ramadan. Yang kedua adalah persoalan kalau kita salat malam bersama dengan imam ketika kita i'tikaf. Jadi kalau kita i'tikaf, mana lebih utama kita nak salat malam dengan imam ataupun kita nak salat tahajud bersendirian? Saya dalam isu ni saya nampak yang lebih afdal adalah kita salat bersama dengan imam sekiranya ada imam yang memimpin tahajud. Sekiranya ada imam yang memimpin tahajud. Kerana apa? Kerana salat malam pada bulan Ramadan ni dianggap sebagai qiyam Ramadan. Dianggap sebagai qiyam Ramadan. Menghidupkan malam-malam hari Ramadan dengan salat. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sesiapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan dan ganjaran, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi ada riwayat lain daripada Ibnu Majah dan seumpamanya, Nabi kata innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesiapa yang melakukan salat malam bersama dengan imam, nampak di sini, sehingga imam selesai, maka ditulis baginya ganjaran beribadah sepanjang malam. Allahu Akbar. Jadi sebab itu kalau dari sudut keutamaan, dari sudut prioriti, maka saya cenderung kepada kalaulah dia beriktikaf dan pada malam tersebut ada imam yang memimpin tahajud, maka utama untuk dirinya untuk salat tahajud bersama imam. Supaya dia dapat pahala ibadah sepanjang malam. Walaupun lepas tahajud boleh jadi dia tidur sampai waktu sahur. Tetapi dia tetap dituliskan baginya ganjaran ibadah sepanjang malam. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz atas jawapan kepada persoalan tersebut. Okey, semua tamat-tamat dua soalan. Okey, mungkin kita nak tengok lagi soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, ada surau dan masjid yang mana setelah selesai solat isyak terus dirikan solat tarawih. Makmum tak sempat solat sunat selepas isyak. Tak apa ke? Macam ni Ustaz. Okey, baik. Ini antara isu yang selalu berlaku dalam kalangan masyarakat. Adakah persoalan dia tak apa itu merujuk kepada apa? Kita kata kalaulah tak apa dalam arti kata adakah berdosa, kalau terus tarawih tak sempat buat ba'diyah isyak, kita kata tidak berdosa. Tetapi ia adalah khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Yang lebih utama selepas kita salat fardu isyak adalah kita buat salat ba'diyah isyak. Jangan terus pergi kepada salat tarawih. Kerana apa? Kerana dari sudut ranking, dari sudut tingkatan kedudukan dan kemuliaan antara salat-salat itu, selepas salat fardu, salat yang paling utama adalah salat rawatib. Salat rawatib ini adalah salat yang mengiringi salat fardu. Sama ada dia mengiringi sebelum, dinamakan salat qabliyah.
dan kalau dia mengiringi selepas salat fardu dinamakan salat ba'diyah. Mhm. Jadi dari sudut kita ini, kita kata dalam mazhab Syafi'i, selepas salat Isyak dari sudut prioritinya adalah salat ba'diyah Isyak. Ya. Jadi ramai yang terlepas pandang, ramai Mhm. yang mengabaikan pelaksanaan salat ba'diyah Isyak. Jadi kita katakan ia adalah rugi pahala. Tak berdosa tapi rugi pahala. Rugi pahala. Sebab biasanya moderator, kalau kita selepas salat tarawih, kita akan buat salat apa? Kita akan buat witir. Mhm. Dan witir adalah penamat dan penutup bagi seluruh solat sunat. Maknanya Ya. memang tak buat dah ba'diyah Isyak selepas Mhm. daripada itu. Jadi maknanya itu yang saya katakan sebagai rugi pahala. Jadi Baik. prioritinya, keutamaannya selepas Isyak buat Solat ba'diyah sunat Isyak, ba'diyah. Mhm. dan selepas ba'diyah Isyak barulah kita Barulah lakukan solat solat tarawih. tarawih. Baik Baik. Ustaz, kita dah pun kesuntukan masa, mungkin dalam masa 1 minit ataupun kurang, Ustaz boleh berikan satu kesimpulan ataupun nasihat kepada saya dan juga kepada penonton-penonton tentang tajuk kita malam ini. Silakan. Baik, dalam masa ringkas sahaja kita katakan Allah sebut wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia rugi. Kita berada dalam bulan Ramadan dan bulan Ramadan adalah masa. Jadi masa kita nak selamatkan masa kita daripada kerugian dunia akhirat adalah dengan kita memanfaatkan masa kita dengan ibadat. Jadi antara ibadah yang dituntut dalam hari-hari terakhir, khususnya 10 terakhir Ramadan, adalah ibadat i'tikaf, dan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunat yang amat dituntut, dengan tujuan utamanya adalah untuk kita ini mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan yang keduanya adalah untuk kita ini mendapatkan ganjaran beribadah pada malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan yang ketiganya adalah untuk menjinakkan hati kita kepada masjid selaku rumah Allah, supaya apabila hati kita melekat dengan masjid, kita lebih banyak beribadah, dan apabila kita banyak beribadah, kita akan mendapat naungan Allah pada hari yang disifatkan sebagai yauma la dhillu illa dhilluh, atau yauma la dhilla illa dhilluhu, tidak ada hari atau tidak ada naungan melainkan naungan Allah pada hari kiamat seorang yang melekat hatinya dengan masjid. Jadi galakkan diri kita untuk beriktikaf, masuk dalam masjid, jangan lupa niat iktikaf, dan yang lebih utamanya adalah pada bulan Ramadan, dan yang lebih utamanya adalah pada 10 terakhir Ramadan. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Fahmi Rusli atas perkongsian pada malam ini. Saya sendiri dah dapat banyak info tentang iktikaf dan saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan juga mendapat info yang banyak lagi daripada saya. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam program Bedah Hadis edisi Ramadan. Ramadan Gaya Rasulullah di lain hari. Bersama saya Jalal Zaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina